Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, kumpulan kami akan menerangkan tentang e-pembayaran CIMB Pay. Okey, saya bernama Nur Fadila binti Zulkifli daripada kos Diploma Pengurusan. Okey, masuk kepada pengenalan. Pengenalan bagi e-pembayaran merupakan kaedah pembayaran kepada perkhidmatan kerajaan secara elektronik dengan menggunakan mod bayaran tanpa tunai seperti kad kredit, kad debit, kad cas, kad prabayar dan lain-lain melalui pelbagai saluran bayaran seperti terminal, kad pembayaran POS, automated teller machine ATM, kios perbankan internet, pembayaran mudah alih, portal agensi, gerbang pembayaran kerajaan dan lain-lain. Perkhidmatan e-pembayaran yang menyokong ke arah komuniti tanpa tunai iaitu cashless society telah menjadi agenda utama kerajaan pada masa ini. Perkara ini telah diberi tumpuan oleh YB Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri sejak Jun 2018. Okey, terdapat juga beberapa kesan penggunaan dalam menggunakan e-pembayaran dalam atas talian lah. Okey, yang pertama dari segi individu, kita akan berasa selesa dan mudah digunakan kerana dengan hanya satu aplikasi boleh membuat pembayaran secara atas talian. Bukan itu saja, kita sebagai seorang pengguna CIMB Pay akan berasa senang dan mudah atas belian kita secara atas talian, tidak kira di mana saja kita berada. Okey, di mana saja kita berada tidak kira juga, kita boleh membeli dan membayar tanpa syarat dengan hanya satu aplikasi saja. Contohnya, ketika kita membeli belah di aplikasi Shopee, Lazada, Ali.com dan lain-lain lagi. Okey, yang seterusnya dari segi masyarakat. Okey, masyarakat akan mudah untuk berkongsi bagaimana mereka menggunakan aplikasi ini kepada ahli keluarganya ataupun rakan-rakannya. Okey, dengan kelebihan yang terdapat dalam CIMB Pay ini. Okey, masyarakat juga akan mudah untuk membayar tanpa keluar rumah. Okey, hanya duduk di rumah saja kita boleh membayar dengan menggunakan telefon bimbit. Okey, bukan itu saja, mengelakkan juga kita daripada keluar dari rumah dalam keadaan sekarang ni pandemik COVID-19 yang semakin meningkat. Okey, yang seterusnya dari segi ekonomi. Okey, ekonomi juga semakin meningkat dengan adanya e-pembayaran secara atas talian. Kita juga akan mendapat faedah daripada menggunakan aplikasi seperti CIMB Pay, MyBank to You dan lain-lain lagi seperti wallet dan sebagainya lah. Okey, kemudahannya disediakan oleh beberapa syarikat dalam e-pembayaran yang memudahkan kita untuk menggunakannya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang proses pembayaran dalam tajuk kami lah, iaitu CIMB Pay yang kami telah pilih. Okey, pertama sekali kita kena log masuk ke dalam CIMB Klik. Okey, yang kedua pergi ke Pay dan transfer Jom Pay. Okey, yang ketiga masukkan kod pengeluar bil yang anda ingin bayar, jumlah yang kita hendak bayar, dan masukkan RIF 1 atau RIF 2 jika adalah. Kalau tiada, tidak apa-apa. Seperti yang terdapat dalam bil dan jumlah anda untuk meneruskan pembayaran. Yang keempat, untuk mengesahkan pembayaran TAC diperlukan. Masukkan nombor TAC untuk teruskan. Okey, dari nombor yang kita daftar, kita akan menerima nombor TAC lah untuk dimasukkan dalam pendaftarannya CIMB Pay. Okey, yang seterusnya ialah kebaikan. Okey, kebaikannya kita menggunakan e-pembayaran secara dalam talian ini. Yang pertama, keselamatan dapat dijamin dengan lebih selamat. Kita sebagai pengguna juga akan berasa selesa dengan menggunakannya kerana sistem keselamatannya yang memberikan kita kepercayaan lebih lagi dalam syarikat yang kita guna tanpa sebarang masalah. Tidak perlu peralatan luaran tambahan. Okey, yang seterusnya, yang kedua,
Pantas. Okey, amount penyelesaian boleh dilihat dalam akaun bank yang digunakan pada hari perniagaan. Yang ketiga, kebaikannya ialah terima bayaran di mana-mana sahaja dengan menggunakan telefon pintar Android maupun iOS milik anda melalui saluran NFC. Okey, yang terdapat di telefon Android lah. Komunikasi jarak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Syafiq bin Sauda. Kos saya adalah Diploma Pengurusan. Saya akan menerangkan CIMB Bank pembayaran tentang mengenai keburukan. Keburukannya ialah dengan hanya sentuh kad di atas terminal, ini bermakna pencuri boleh menjadi pelanggan yang sah dan membuat pembelian dengan kad Anda. Yang kedua, selain itu masih ada perniagaan yang masih belum menerima pakai teknologi ini. Hal ini karena mungkin mereka tidak tahu cara menggunakannya. Oke, seterusnya yaitu pendapat mengenai pembayaran. Pembayaran elektronik membolehkan pelanggan membuat pembayaran tanpa tunai untuk barangan dan perkhidmatan melalui kad telepon bimbit atau internet. Yang kedua, pembayaran juga menghapuskan risiko keselamatan yang datang dengan mengendalikan wang tunai. Yang ketiga, peningkatan kos perniagaan. Sistem pembayaran datang dengan keperluan yang meningkat untuk melindungi maklumat keuangan yang sensitif yang disimpan dalam sistem komputer perniagaan daripada akses tanpa izin. Yang terakhir, dalam jangka masa panjang, pembayaran dapat menyelamatkan individu dan perniagaan beratus-ratus hingga ribuan dolar dalam yuran transaksi. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan e-dagang di Malaysia sememangnya sudah berada pada tahap yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Kini ia semakin diterima oleh masyarakat sebagai satu cara untuk membuat urus niaga tanpa membazir masa dengan mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi. Peningkatan infrastruktur komunikasi dalam bidang teknologi maklumat akan mempengaruhi kelajuan dan peningkatan penggunaan aplikasi e-dagang bagi sesebuah negara. Malaysia sudah pun menuju ke arah itu dengan projek lebuh raya multimedia. Oleh yang demikian adalah diharapkan urus niaga melalui e-dagang akan menjadi satu budaya urus niaga yang menggalakkan dalam masa yang terdekat. Usahawan pula harus bersedia mengikut rentak ekonomi masa kini. Jika perusahaan itu ingin mendaluhinya pada masa depan, ilmu pengetahuan dan kemahiran sahaja akan menentukan survival usahawan dalam dunia perniagaan. Seharusnya para usahawan bersedia selengkapnya dalam menghadapi perubahan dunia perniagaan yang memasuki era globalisasi. Di samping itu, perubahan daripada peningkatan dalam industri yang rata-rata berasaskan teknologi maklumat. Semakin hari semakin banyak produk melimpahi pasaran, jadi pengeluaran berkehendakkan suatu pendekatan yang tangkas dan memenuhi sasaran pasaran.